Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'da. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi salatil jama'ah. Ini suatu pasal pada menyatakan sembahyang berjemaah. Jadi pada malam ni termasuk bab sembahyang berjemaah. Jadi di antara sunnah Rasulullah SAW, iaitulah sembahyang 5 waktu yang difardukan itu dengan secara berjemaah. Sama ada berjemaah tu di masjid atau di surau, tapi yang afdalnya di masjid. Dan sembahyang berjemaah itu lebih besar pahalanya daripada sembahyang seorang diri, iaitu 27 kali ganda. Daripada sembahyang seorang. Jadi dalam bab ni kita nak bincang beberapa perkara daripada syarat-syarat. Syarat untuk sah sembahyang berjemaah itu sebagai syarat kedua. Dan syarat untuk mendapat fadilat berjemaah. Kadang-kadang kita ikut imam tu tak sah, tetapi tak dapat fadilat berjemaah. Itu nak kena bezakan. Syarat sah ikut imam lain, syarat untuk mendapat fadilat berjemaah lain. Contoh disebut sebelum kita masuk, syarat sah ikut imam ini mestilah antara makmum dengan imam itu tidak lebih daripada 300 hasta. Itu syarat sah. Maksudnya kalau lebih daripada 300 hasta, maka tidak sah ikut imam. Karena kita berdiri di belakang imam ataupun di belakang saf yang akhir sekali itu mestilah tidak lebih daripada 300 hasta, jika sembahyang itu bukan di dalam masjid. Itu syarat dipanggil syarat sah. Karena kalau lebih daripada 300 hasta, tak sah sembahyang kita. Tetapi itu bukan syarat untuk nak mendapat fadilat berjemaah. Kerana syarat untuk mendapat fadilat berjemaah mestilah makmum, antara makmum dengan imam itu tidak lebih daripada 3 hasta sahaja. Maknanya kalau kita sembahyang 30 hasta di belakang imam masih sah, 300 hasta pun sah, tetapi tidak dapat fadilat berjemaah. Kerana nak dapat fadilat berjemaah mestilah antara makmum dan imam, ataupun antara makmum dengan saf yang kedua, dan begitulah seterusnya, tidak lebih daripada 3 hasta. Itu. Karena itulah kita nak belajar di sini, nak bincang di sini beberapa syarat yang dibincangkan dalam sembahyang berjemaah, supaya kita sembahyang berjemaah bersusah payah kita mai ke masjid untuk mendapat fadilat berjemaah dan dapat fadilat. Ini kadang-kadang kita bila kita tak tahu syarat-syarat dia, orang mai sembahyang jemaah kita pun mai, tapi dalam bab syarat-syarat ini kita tak mau belajar,
Kita tengok hari ni ramai manusia yang sembahyang jemaah, tapi nak belajar sembahyang ni dia tak mau belajar. Dan kadang itulah kita tengok mereka sembahyang berjemaah tidak dapat fadilat berjemaah, kerana mereka membuat perkara-perkara yang meluputkan fadilat berjemaah. Jadi apa hukum sembahyang berjemaah? Bermula sembahyang berjemaah lain daripada Jumaat, fardu kifayah. Sembahyang berjemaah itu lain daripada sembahyang Jumaat, hukumnya fardu kifayah di atas pendapat yang masyhur, yang aktibar kepada masyarakat tempat kita ni. Maka hukum sembahyang berjemaah itu fardu kifayah. Maknanya bila ada dalam sebuah kampung orang yang mendirikan sembahyang berjemaah yang terdiri daripada sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum, maka lepaslah fardu kifayah. Itu tilik pada kamai masyarakat. Adapun kita tengok nisbah pada individu, pada tiap-tiap orang, sembahyang berjemaah ni hukumnya sunat muakkad di atas pendapat yang rajih. Disebah pada masyarakat, disebah pada ahli qaryah keseluruhannya, dia fardu kifayah. Maknanya bila ada dalam kampung kita ni sembahyang berjemaah, maka terbenar sembahyang jemaah itu seorang imam dan seorang makmum, maka lepaslah fardu kifayah. Tapi tilik atas kita tiap-tiap orang, hukum sembahyang berjemaah ni sunat muakkad. Sunat muakkad. Tetapi di sana ada pendapat yang lebih berat, yang lebih syadid, seperti dalam mazhab Hanafi, fardu ain. Dalam mazhab Hanafi ni pendapat yang lebih kuat, yang lebih syadid. Mana-mana orang yang rumahnya berhampiran masjid, berhampiran tempat azan, jika sekiranya dia mendengar azan di rumah dia, maka wajib dia datang berjemaah di masjid. Kalau dia sembahyang di rumah tidak sah, kerana fardu ain. Fardu kifayah atas laki-laki. Sunat muakkad pun atas laki-laki. Mari sembahyang berjemaah di masjid atau di surau, atas laki-laki. Orang perempuan tak dituntut sembahyang berjemaah di masjid, di surau, kecuali aman fitnah. Aman fitnah. Kalau macam zaman sekarang ni, orang perempuan ni tak digalak sangat main masjid, main surau, kecuali atas kerana sambil-sambil nak main sembahyang tu, lepas sembahyang ada kuliah fardu ain yang dia nak mendalami ilmu agama, itu lain. Tapi kalau semata-mata nak main sembahyang, nak dapat fadilat berjemaah, orang perempuan ni tak digalakkan dengan keadaan sekarang. Kerana dalam kitab-kitab menyebut orang perempuan ni disunatkan sembahyang berjemaah di masjid ataupun di surau, di tempat-tempat berhimpun orang ramai ni, jika sekiranya aman fitnah. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, fitnah tidak aman, maka tak digalak, kecuali ada maslahah lain, seperti nak datang sembahyang maghrib terus dengan kuliah, datang sembahyang subuh dengan kuliah subuh. Dan itu tak dituntut sembahyang jemaah ke? Ini sembahyang jemaah dapat pahala lebih juga, tapi buat di rumah. Orang perempuan sembahyang di rumah, ajak anak-anak tu, yang perempuan, nama-nama perempuan sembahyang di rumah, buat jemaah di rumah, dapat juga pahala 27. Cuma fadilat tempat tu lah tak dapat. Lagi pula yang merdeheka dituntut atas orang yang merdeheka. Maknanya orang yang tak merdeheka seperti hamba, dia tak dituntut atas dia sembahyang berjemaah. Lagi pula bermukim, orang yang tak bermukim tak dituntut sembahyang jemaah. Tapi kalau dia sembahyang jemaah sah, dapat pahala 27 kali ganda, tapi tak dituntut atas dia. Lagi yang menutup aurat, mana dituntut tu atas orang yang menutup aurat, maknanya dia ada pakaian yang dapat menutup aurat. Mana tu yang dituntut.
dituntut berjemaah, maknanya sunat muakkad ataupun fardu kifayah tadi kena atas dia supaya berjemaah. Adapun orang yang tak tutup aurat ni tak dituntut supaya berjemaah. Macam mana dia tidak ada pakaian, takkan nak main berjemaah terajang bulat kan? Kita orang bakal tengok. Tapi kalau dia main supaya jemaah sah, tapi tak dituntut atas dia, dia termasuk dalam uzur. Dan berjemaah bagi lelaki pada masjid terlebih afdal daripada tempat lain. Maknanya orang lelaki sembahyang berjemaah di masjid lah paling afdal nisbah daripada tempat lain. Cuma kita hari ini, masyarakat kita hari ini, kita terutama kita di Malaysia, gairah nak buat surau. Sikit buat surau dekat-dekat, merugikan. Nama masjid pun tinggal tak apa orang, nak surau pun tak sembahyang berapa orang. Kita jangan duk gairah nak buat surau. Nak buat surau ni kalau tempat kawasan tu luas, nak pergi masjid jauh, tak apa kita berasa masyakkah nak pergi masjid, so kita jauh 2-3 kilo nak pergi masjid. Sedangkan tempat kita ni ramai orang, tapi nak buat masjid tak boleh. Nak buat surau tak apa, ni kadang-kadang dekat buat surau banyak. Sedangkan sembahyang di masjid tu lebih afdal. Kita duduk di masjid dapat pahala i'tikaf, masuk masjid, pahala tempat. Jadi berjemaah bagi lelaki pada masjid itu terlebih afdal, kerana dia ada fadilat. Satunya fadilat berjemaah itu, yang keduanya fadilat tempat. Dia panggil makaniah, al-fadilatul muta'alliqah bi makaniha, bi makanil ibadah. Fadilat yang bersangkut paut dengan tempat ibadat, iaitu masjid. Yang keduanya dengan diri ibadat. Tentulah sembahyang berjemaah di masjid lebih ramai nak dibandingkan dengan sembahyang berjemaah di surau. Maka tentulah fadilat lebih. Dan kalau kita dengar dalam nama Rasulullah pun tak ada dapat kat Madinah atau kata ada surau banyak dapat Rasulullah. Semua sembahyang main-main kat Rasulullah. Tak ada kawan ni tak main berjemaah, main sembahyang di surau. Jadi kalau kita kata jangan kita gairah nak buat surau, buat masjid, bayar di masjid. Dan hasil fadilat berjemaah dengan seorang imam dan seorang makmum. Jadi dapat fadilat berjemaah 27 kali ganda dengan ada seorang imam, seorang makmum. Dan hasil jemaah maknanya hasil lepas fardu kifayah. Dalam kampung kita tu tak ada orang sembahyang kecuali 2 orang je, imam dengan makmum je. Kan? Asah. Dan hasil fadilah apa ni, fardu kifayah, lepas fardu kifayah. Dan hasil berjemaah tak kira di mana, di surau ke, di rumah ke, di masjid ke, bila kita sembahyang berjemaah kan, dapatlah fadilah berjemaah. Cuma yang afdalnya kita main tempat ramai. Sebab tu kita kata dia boleh orang perempuan, oleh kerana kalau main masjid tak aman fitnah, sembahyang di rumah berjemaah. Jangan bila main masjid berjemaah, di rumah tak sembahyang berjemaah, nak sembahyang asing-asing. Budaya sembahyang jemaah tu, budaya, jadikan dia budaya, jadikan dia sebagai ibadat yang telah jadi. Kalau kita tak sembahyang berjemaah, tak rasa tak sempurna. Tapi dalam banyak-banyak jemaah yang ada di Malaysia hari ini, jemaah tabligh, dia membudayakan sembahyang berjemaah. Orang mereka ni kok mana pun nak main jemaah. Kalau main masjid pun tengok orang dah habis jemaah, dia ajak. Kita ni kalau kita main masjid orang dah habis jemaah, kita boleh ajak siapa-siapa berjemaah kita untuk nak dapat fadilat berjemaah. Demikian lagi hasil bagi makmum akan fadilat berjemaah serta imam pada lain daripada Jumaat. Hak lain daripada Jumaat. Hasil berjemaah selama belum memberi salam imam
salam yang pertama. Kita mai lewat dah. Imam dah duduk tayat akhir dah. Janganlah kita, tak apalah imam duduk tayat akhir dah, kita bayar sendiri. Setengah orang dia tengok imam dah duduk tayat akhir, dia pun bayar Allah Akbar, bayar seorang. Oh iya. Sedangkan kalau kita sempat takbiratul ihram, niat ikut imam sebelum imam bagi salam, walaupun sikit sekejap masa ya, kita Allahu Akbar, imam pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat fadilat berjemaah 27 kali ganda. Cuma bezalah sikit. Orang yang mai dapat takbiratul ula beserta imam dengan kita dapat hak belakang ni, bezalah. Macam kita kata buah durian hak baru luruh, jala musim buah luruh, elok kalau buah durian ujung tu durian juga, rasa durian juga, tapi dah mangkak, keras dah buat. Macam tu juga majmuah ni. Kalau kita dapat takbiratul ula beserta imam, hak elok, tu paling sempurna. Sebab tu takbir kita mai majmuah ni, fadilat takbiratul ula tu fadilat yang lain. Masa takbiratul ula ni, imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tu takbiratul ula. Itulah fadilat berjemaah yang paling besar. Kita mai berjemaah, mai di masjid, satu fadilat, dapat niat i'tikaf. Kemudian kita duduk di saf yang pertama, itu fadilat lain. Orang yang duduk saf pertama, fadilat lain. Rasulullah kata kalau mereka tahu fadilat saf pertama, mereka akan berebut-rebut. Kalau tak dapat melainkan dengan undi, mereka akan buang undi, mereka akan mengundi. Tapi kita hari ni nak beri penuh saf buat pagi, sebab tak nampak fadilat. Lepas tu dapat takbiratul ula, kita duduk saf pertama tu, kadang-kadang dia duduk kalut lain lagi. Dah duduk saf pertama dah, tapi duduk kalut. Imam dah takbir lama, dah baca Fatihah, dia duduk kalut benda lain. Kita terus takbiratul ula, baru kita masuk duduk saf. Lepas tu kita kata hari ini banyak benda yang kita telah tinggal. Kita ni sebenarnya jadi galak kita mai duduk sebelum masuk waktu lagi, tunggu dah. Tunggu sembahyang dalam saf yang pertama. Tunggu, rebut dah peluang. Hati kita tu kita dah tinggal dah. Dunia-dunia barulah dapat bayang khusyuk ni. Dengar azan barulah kalut nak ambil wuduk, barulah kalut nak mandi, main-main pun dalam keadaan kelang kabut. Tu yang teringat macam-macam. Lagi teringat rumah kunci kedak, kereta kunci kedak, aku letak tak mana duit sesaat ni. Dah kita main kalut. Itu yang suruh kita main tunggu awal. Kita bila datang awal, kita dah siap elok, tak ada apa dah. Kita tinggal hak dunia kita buat tadi, kita tinggal pelan-pelan, kita mai ingat Allah saja. Itu yang membawa kepada khusyuk. Tapi kadang-kadang kita ada sibuk dengan kerja urusan dunia kita, kalut. Dengar azan baru kelang kabut nak ambil wuduk, baru kelang kabut waktu nak mandi. Waktu barulah kelang kabut cari kunci kereta apa semua, kunci motor. Tu main-main semayang dia ingat macam nak dapat tu. Jadi dapat, mana nak kira dapat fadilat berjemaah selagi imam tak bagi salam, kita Allahu Akbar, imam bagi salam, dapat fadilat berjemaah. Cuma beza je orang yang dapat hak pertama, hak mula-mula beserta imam, dengan kita dapat penghujung tu beza lah. Tapi dapat juga fadilat berjemaah. Maka kalau itulah kalau kita dah terlambat semayang, terkebir tu dah, mana nak imam dapat fadilat berjemaah. Kecuali kita datang lambat tu 4-5 orang, 3-4 orang, kita mai lambat, tengok imam dah duduk tayat awal, tayat akhir, tak sunat lagi, kita ikut dia, biar dia bagi salam. Lepas tu kita semayang buat-buat kita 4-5 orang, tak baru datang buat jemaah cukup dah. Dan jikalau tiada ia duduk serta imam sekalipun, maknanya Allahu Akbar tak sempat nak duduk, imam Assalamualaikum, dapat fadilat berjemaah. Maka jika menyertai takbir makmum dengan salam imam padanya khilaf antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Kalau kita Allah, elok kita Allah tak dapat lagi, imam pun Assalamualaikum warahmatullahi, dapat tak fadilat berjemaah? Syekh Ramli kata tak dapat, Syekh Ibn Hajar kata dapat. Itu khilaf.
Adapun berjemaah pada sembahyang Jumaat, maka fardu ain. Sembahyang jemaah pada Jumaat itu fardu ain. Maka tidak hasil ia jemaah. Maka tidak hasil ia Jumaat dengan kurang daripada serakaat. Kalau sembahyang biasa dapat kita Allahu Akbar beserta imam, sat pun dapat fardhu berjemaah. Tapi sembahyang Jumaat tak dapat. Mesti sekurang-kurangnya kita dapat 1 rakaat beserta imam. Kita imam dah berdiri rakaat yang kedua, kita pun Allahu Akbar. Tak ada baca Fatihah, imam rokok, kita pun rokok serta imam. Imam sujud, kita sujud, apa semua. Imam bagi salam, kita tambah serakaat lagi. Bermakna kita dapat serakaat imam, dapat Jumaat. Tambah serakaat dah. Tapi kalau tak dapat 1 rakaat, kita baru nak takbir, imam dah rokok. Kita baru takbir, imam bangun daripada rokok. Maknanya kita tak sempat tamakninah rokok dengan imam 1 rakaat, maka tak dapat rakaat. Bila tak dapat rakaat, kita sembahyang tu niat Jumaat, tapi kena sudahkan dengan zuhur. Dan wajib atas makmum meniat mengikut imam. Ini sebagai ikat. Jadi kalau kita kata kita ikut imam tapi tak niat ikut imam, nak kata yang kita ni ada pertalian dengan imam ni kat mana? Kat niat. Maka wajib atas makmum meniat mengikut imamnya. Mesti kita kena niat ikut imam. Di mana niat ikut imam? Sebelum rokok. Syarat niat ikut imam ni sebelum rokok. Boleh kita niat dalam takbiratul ihram, boleh kita niat dalam masa kita baca Fatihah, boleh kita niat masa kita baca surah, tapi syarat sebelum rokok. Kalau kita tak niat ikut imam, sedangkan kita ikut imam, kita tak niat ikut imam, tentu kita rokok, nanti ada perkara-perkara kita menunggu imam lama, jadi batal sembahyang. Itu syarat bagi sah ikut imam. Niat sebelum rokok, niat ikut imam sebelum rokok. Tapi untuk nak mendapatkan fadilat berjemaah, mestilah diniatkan ikut imam dalam takbiratul ihram. Untuk dah dapat fadilat berjemaah. Itu beza Kadang-kadang banyak kadang-kadang guru kita ajak, dia kata nak niat ikut imam ni lepas takbiratul ihram pun boleh. Memang boleh. Tapi kalau kita niat ikut imam lepas daripada takbiratul ihram, tak dapat fadilat berjemaah. Luput fadilat berjemaah. Syarat nak dapat fadilat berjemaah tu mestilah diniatkan ikut imam dalam takbiratul ihram kita. Maka jika tiada ia niat, nescaya jadi sembahyangnya seorang diri. Kalau kita duduk belakang imam, kita tak niat ikut imam, dikira kita sembahyang seorang diri. Melainkan pada sembahyang yang disyaratkan berjemaah padanya, seperti Jumaat, maka tidak sah sembahyangnya. Kalau sembahyang Jumaat tak niat ikut imam, tak sah. Sembahyang zuhur kita duduk belakang imam, tak niat ikut imam, sah. Jadi sembahyang seorang diri. Cuma masalahnya kita tak niat ikut imam, kita ikut imam, duduk tunggu imam. Imam lambat rokok, kita tak rokok juga, tunggu apa? Tunggu imam. Kata tak ikut imam, tapi tunggu imam, itu batal. Maka wajib niat mengikut imam pada yang lain daripada Jumaat itu bukan syarat bagi sahnya. Bahkan ia syarat bagi mengikut. Niat ikut imam ni pada lain daripada Jumaat bukan syarat sah berjemaah, tapi syarat bagi ikut. Kita nak ikut imam mesti kena niat. Tapi kalau kita tak niat pun memang kita sah. Dan tak ikutlah. Tapi kalau kita tak niat ikut imam, kita ikut. Masalahnya kita ikut, kita makna kita imam rokok, kita rokok imam, bukan dia ikut imam, kebetulan. Tak apa. Habis masalahnya kata tak ikut imam, tapi pergi tunggu imam. Imam rokok lama, kita pun lama juga rokok. Imam qiyam lama, kita qiyam juga. Hak tu tak sah. Batal semua.
Maka jika mengikut ia dengan ketiadaan niat kuduah, niat ikut, kuduah tu ikut lah, atau syak akan niatnya, dia syak, aku niat dah ikut imam, batal sembahyangnya jika panjang menanti akan imam pada sesuatu perbuatan. Kalau panjang, kalau lama, imam baca surah panjang, dia pun tunggu, dia bukan baca surah, dia tunggu imam. Kenapa tak rokok? Dia tunggu imam. Kata hang tak ikut imam. Hak tu jadi batal sembahyang. Dan jika meniat makmum akan mengikut imam pada tengah sembahyangnya. Ni pada tengah sembahyang. Faham pada tengah sembahyang? Bila kata tengah sembahyang ni bukan pada takbiratul ihram. Kalau pada awal sembahyang tu iaitu dalam takbiratul ihram. Dan jika meniat makmum akan mengikut imam pada tengah sembahyangnya, dia niat ikut imam tu di tengah-tengah sembahyang, maknanya bukan pada takbiratul ihram, bukan pada permulaan sembahyang, sah niat dia. Itu tadi kata kalau kita tak niat dalam takbiratul ihram, kita dah aku tak niat ikut imam tadi, kita niat dalam Fatihah, kita niat dalam surah, sah, serta makruh kita ikut imam, makruh kita niat ikut imam di tengah-tengah sembahyang, dan tiada hasil baginya fadilat berjamaah, tak hasil. Itu macam mana? Itu ni ayam diri belakang imam. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, niat sembahyang zuhur, terlupa niat ikut imam dalam takbiratul ihram kita. Lepas tu kita niat saja aku ikut imam, sah, tapi tak dapat ajak jemaah. Nak bagi dapat macam mana? Berhenti balik, batal sembahyang. Berhenti balik, batal sembahyang, memutuskan ibadat yang wajib itu haram. Tak ada pasal, tak ada uzur. Kerana hanya semata-mata nak niat semula. Haram. Berdosa. Nak dapat pahala 27, dapat dosa. Itu nak buat macam mana? Kalau kita nak juga, berasa sayang juga, terlepas pada jemaah ni, ubah niat. Daripada kita sembahyang tadi, kita niat sembahyang apa? Sembahyang isyak bersama imam. Kita niat sembahyang isyak seorang-seorang tadi. Kita niat tukar jadi sunat mutlak. Lepas tu kita sembahyang seorang-seorang 2 rakaat, bagi salam, lepas tu bangun balik, takbiratul ihram pula, niat ikut imam. Dapatlah rakaat hadan. Kalau kita sembahyang 2 rakaat dulu, imam tak ada 2 rakaat sama kita juga, dapat jugalah fadilat berjemaah. Itu cara. Jadi kalau kita niat terus ikut imam, macam kita sembahyang seorang-seorang. Tapi kalau kita buat tempat hak orang tak mengaji, komplek, macam mana dia rindu satu sah? Imam tak rokok, rokok dah. Ada yang suruh makat-makat main mengaji. Kita tengok hak main jemaah ramai, 2-3 sah. Mengaji 3-4 orang. Mengaji 1 sah. Itu kalau orang buat benda ni, dia pelik. Begitu juga kita, masalah kita main masjid, orang dah siap sembahyang berjemaah, tak ada orang dah, semua dah siap sembahyang jemaah, imam tengah wirid ke, ataupun imam orang tak ada dah, semua dah habis, kita pun bayang dah seorang-seorang, isyak ke zuhur ke maghrib ke, tak kira dah. Allahu Akbar sembahyang zuhur, ataupun Allahu Akbar sembahyang isyak, seorang-seorang kita, sebab tak ada orang semua dah siap sembahyang. Tiba-tiba mai 4-5 orang berjemaah. Dia mai tu kereta, mai jemaah. Jadi kita tahu lah dia sembahyang zuhur juga, ada zuhur. Jadi macam mana cara kita nak dapat pahala berjemaah macam tadi? Kita putuskan sembahyang kita tukar niat sembahyang kita. Jangan putuskan terus. Kita tukarkan niat sembahyang kita tu daripada sembahyang fardu kepada sembahyang sunat. Kemudian
Semayang sudah 2 rakaat kan, kemudian kita beri salam dan ikut jemaah itu. Sekadar mana yang kita dapat berjemaah, dapatlah. Dapat 2 rakaat, 2 rakaat lah. Dapat salam saja pun, salam saja. Perkara ni kita dah jelaskan dah dalam bab niat itu hari. Ya? Dalam bab niat itu hari pun kita dah jelaskan. Tu syarat. Sebab tu nak dapat pada berjemaah ni bukan mudah-mudah itu saja. Bukan sekadar mai masjid sembahyang ikut orang, tak tahu syarat, tak tahu apa. Kita benda ni Allah nak bayar besar pahala dia. Pahala sembahyang tu pun dah besar dah. Ni ganda 27 pula lagi besar. Bukan mudah-mudahnya. Kita kerja makan gaji, nak dapat gaji 4-5 ribu pun belajar bertahun-tahun. Tak dapat gaji 4-5 ribu. Belajar daripada hantu sampai jahannam, sampai PMA, lepas tu ambil SPM, untuk masuk ijazah. Lepas tu ambil master, ambil PhD, baru dapat 4-5 ribu gaji. Nak syurga, pakai ikut-ikut orang. Orang main-main jemaah, kita pun main-main jemaah. Ada? Boleh? Tapi kita heran. Cuba kita renung tengok. Kita nak gaji kita kerja kat dunia ni. Nak naik gaji pergi masuk kursus. Nak naik gaji lagi masuk kursus. Nak naik pangkat kursus. Ingat tu nak sembahyang tu senang gitu ya. Tapi oleh kerana jahil, oleh kerana tak peduli, tak berasa pentingnya akhirat. Lepas tu bila kita nak pahala ni, pahala hak besar ni kita kena tahu. Bukan kita ikut-ikut, kita belajar. Kita main berjemaah ni. Memang fadilat berjemaah ni banyak. Ada macam ni. Ada di sana fadilat berjemaah. Di surau pun dapat sah di rumah kita. Kalau kita buat jemaah dapat. Tapi apa guna kita main masjid? Sebab nak fadilat masjid. Nak dapat takbiratul ula, nak dapat saf yang pertama. Itu yang kita belajar lagi dan lagi. Nak sampai tahap yang tertinggi, dapat khusyuk dalam sembahyang. Kan? Yang Allah sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang mereka itu khusyuk dalam sembahyang. Kenapa hal tu? Tu yang kita duk belajar lagi tu. Ni baru kita belajar cara di segi fiqh baru ni. Banyak lagi nak belajar. Kena belajar lagi ya, cari lagu guru lain sama. Macam-macam ni baru kita baca dari segi fiqh, sembahyang dari segi tasawuf. Pula kena belajar. Apa maksud kita qiyam, apa maksud kita rakaat, apa maksud kita i'tidal, apa maksud kita sujud, apa maksud kita duduk antara dua sujud. Apa kita kata, kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allah jawab apa? Kita kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab apa? Allah jawab. Kita ni bila kita sembahyang ni bermakna kita bercakap dengan Allah. Allah dah perhati kita. Cuma kita tak dengar. Kita kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab. Dalam hadis yang sahih Rasulullah cerita. Rasulullah beritahu. Betul kita nak belajar. Bacalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Rasulullah kata, bila turun ayat yang akhir daripada surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Rasulullah kata bila turun ayat ni kepada aku baca. Jibril baca aku ikut Jibril baca. Bila aku baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Allah jawab qad fa'altu.
Aku baca Rabbana la tahmil Rabbana wa la tahmil alaina Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Allah jawab qad fa'altu. Rasulullah kata. Allah jawab. Apa benda maksud ayat tu? Kita baca setiap lepas sembahyang tapi kita tak tahu maksud. Ayat dia kata Allah turunkan ayat tu, Allah suruh kita baca, Allah suruh kita minta apa? Rabbana la tu'akhidna bima nasina. Ya Allah, jangan engkau ambil salah, jangan engkau siksa. Rabbana la tu'akhidna in nasina, jika kami tersalah, jika kami terlupa, au akhtana, ataupun kami tersalah, jangan ambil. Allah kata apa? Qad fa'altu, sesungguhnya aku telah perbuat, aku telah laksanakan, mana aku tak ambil salah. Rasulullah kata, aku baca lagi, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rasulullah, Allah jawab qad fa'altu sampai habis ayat. Allah jawab qad fa'altu, qad fa'altu. Allah dengar, Allah sentiasa berhati kita. Begitu juga kita sembahyang, kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah engkau tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah jawab. Nak tengok, nak tahu baca kitab Muniyatul Musalli itu pun ada. Kita sedang bercakap-cakap dengan Allah dan sembahyang. Itulah kita nak sembahyang, nak dapat fadilat berjemaah tu kena belajar, kena belajar. Nak dapat sembahyang kita tu hak yang paling besar pahala insya-Allah. Kena belajar. Mendalami. Kalau kita nak di dunia, nak gaji besar pun nak kena kursus, nak kena belajar. Kadang-kadang nak pencet 2-3 hari lagi dah, pergi belajar lagi, pergi kursus lagi. Dan kita kat akhirat kita buat tak peduli, tak mau nak mengaji. Kita pun heran. Dan tiada wajib imam meniatkan imam pada sah diikut dengan dia pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Imam dia tak wajib niat jadi imam. Kalau dia niat dia tak niat jadi imam, kita ikut dia, kita diikut dia, kemudian kita niat ikut dia, dapat pahala Jumaat. Walaupun dia kata jangan ikut aku tak boleh ikut, jangan ikut. Kan? Kita pergi ikut juga. Kan? Dapat pahala berjemaah. Kita dia tak dapat. Kecuali dia tak bagi ikut dia tak bagi kita ikut dia sebab dia uzur. Seperti dia tu dalam keadaan tak boleh diikut. Seperti dia tu ummi, kita qari, kita tak bagi ikut dia. Kan? Kalau kita ikut tak sah. Ataupun dia tu sembahyang dia tu sembahyang yang kena qada. Seperti dia tayamum, kan, yang wajib qada. Tak boleh ikut. Sebab syarat kita nak ikut imam, mestilah imam tu sembahyangnya yang tak wajib qada. Kalau dia tak bagi ikut, kita tak boleh ikut dah. Kalau hak macam tu. Tapi kalau dia tu tak ada apa-apa dari segi sah, ikut sah, tapi dia tak bagi kita ikut dia, kita ikut juga. Tapi niat ikut imam tak sah walaupun dia tak niat ikut imam. Jadi tidak wajib imam meniat imam pada sah diikut dengan dia pada sembahyang yang lain, pada sembahyang lain daripada Jumaat. Adapun sembahyang Jumaat, imam wajib juga niat ikut jadi imam. Bahkan sunat jua. Maksudnya imam dia sunat dia niat jadi imam. Kalau tak niat pun kita ikut dia sah pada sembahyang yang lain pada Jumaat. Maka jika tiada ia meniat imam jadi sembahyangnya seorang diri. Kalau imam tu dia tak niat jadi imam, orang pergi ikut dia berjemaah dengan dia, orang lain dapat fadilat berjemaah, dia tak dapat. Dan tiada hasil baginya, bagi imam, fadilat berjemaah sebab dia tak niat jadi imam. Dan jika diniatkan imam pada tengah sembahyangnya, hasil baginya fadilat berjemaah pada ketika niat itu. Imam kalau dia niat di tengah-tengah sembahyang jadi imam, tak apa. Dapat pada kita di makmum tak boleh. Nak dapat fadilat berjemaah mesti kita kena niat dalam takbiratul ihram. Kalau kita niat di tengah-tengah sembahyang tak dapat fadilat berjemaah. Imam dia niat tengah-tengah sembahyang pun tak apa, sebab memanglah imam kalau dia kena niat awal-awal, kadang-kadang tak ada makmum lagi. Dia sembahyang seorang-seorang, makmum tak ada lagi, tak ada dia imam. Tiba-tiba dah sembahyang 2 rakaat, ada orang main cuit belakang.
Kita cuit imam tu tujuan apa? Nak beritahu imam kita ikut dia, supaya dia boleh niat jadi imam, dapat pahala berjemaah kat dia tu. Tetapi tersebut adalah setengah kitab, lupa dah kitab apa, tersebut adalah setengah kitab fiqh kita Syafi'i. Disunatkan kita kalau kita sembahyang seorang-seorang, disunatkan kita niat jadi imam. Tak ada orang yang ikut, kita niat. Kemah masjid tak ada orang ikut, kita nak ikut orang, tak ada imam. Lalu kita niat, aku sembahyang fardu zuhur jadi imam. Ada ulama kata macam tu. Sebab apa? Kan? Entah ke jin mai ikut belakang, dapat pahala berjemaah. Kan? Ataupun ada orang lagi mai ikut kita. Kan? Boleh jadi. Jadi imam dia niat di tengah-tengah sembahyang, hasil baginya fadilat berjemaah pada ketika niat itu tiada yang dahulunya. Maknanya kalau imam tadi dia niat jadi imam di tengah-tengah sembahyang, awal sembahyang tu orang dah ikut ramai dah, dia tak niat jadi imam. Tengah sembahyang baru dia niat jadi imam. Dapat pahala dia berjemaah sekadar tu, dan mula tak dia niat. Sebelum tu tak dapat pahala jemaah. Dan tiada makruh. Imam dia niat jadi imam di tengah-tengah sembahyang, tak makruh. Bersalahan makmum, berbeza dengan makmum seperti yang terdahulu sebutnya. Mana makmum kalau niat di tengah-tengah sembahyang luput fadilat berjemaah, tak dapat pahala berjemaah. Adapun pada sembahyang Jumaat, maka wajib atas imam meniatkan imam serta takbiratul ihram. Sembahyang Jumaat imam mesti juga kena niat imam berserta dengan takbiratul ihram macam makmum juga. Maka jika ditinggalkan niat imam serta takbiratul ihram, tersah Jumaatnya, sama ada ia daripada 40 atau lebih atasnya, atas 40. Sama ada dia tu termasuk dalam 40 orang ataupun dia tu terlebih dalam 40 orang jemaah hari Jumaat. Tak sah sembahyang dia. Dan sah mengikut orang yang merdeka akan sahaya. Kita orang merdeka ikut imam sahaya, imam hamba, boleh. Dan yang balik akan kanak-kanak yang mumayyiz. Kita orang yang balik tu, imam kita tu kanak-kanak tak balik lagi. Umur 9 tahun, hafal Quran, baca sedap, mengaji pun pandai, alim tahu fiqh dah mengaji. Kita suruh jadi imam, boleh. Itu dalam mazhab kita Syafi'i, dalam mazhab Hanafi tak boleh. Adapun yang belum lagi mumayyiz, maka tidak sah mengikut dengan dia. Kalau dia tak mumayyiz, itu tak sah. Ijma'. Dan tidak sah mengikut lelaki akan perempuan. Perempuan tak boleh, orang lelaki tak boleh ikut imam perempuan. Itu dah ijma'. Tiba-tiba ada itu hari kan, kecoh satu dunia. Perempuan jadi imam, orang lelaki nak ikut juga. Itu ajaran sesat. Dan lelaki akan khulsa. Maknanya orang lelaki nak ikut imam dia khulsa, darai. Tapi darai ni maknanya dia ada dua kemaluan, bukan darai bapuk macam kita ni. Dia ada dua kemaluan yang kata khulsa ni. Khulsa muskil. Dan khulsa akan perempuan. Mana orang khulsa nak ikut perempuan tak boleh jadi imam. Perempuan jadi imam, khulsa ikut. Sebab apa? Khulsa ni dia ada dua kemaluan, entahkah dia lelaki, entahkah dia perempuan. Takut dia lelaki, dia ikut perempuan, tempat tu tak sah. Dan khulsa mengikut khulsa pun tak sah. Seorang yang khulsa, makmum khulsa, imam khulsa pun tak boleh. Sebab apa? Takut-takut hak yang jadi imam tu perempuan, hak yang jadi makmum tu lelaki. Tapi kalau perempuan ikut khulsa boleh, khulsa nak ikut perempuan tak boleh. Dan tiada sah mengikut qari akan ummi. Qari di sini tanda baik-baik. Ini bukan qari lughawi, bukan ummi lughawi. Kalau qari kita kata lughawi, itu macam mana? Sahabat ikut Rasulullah, bukan Rasulullah tu ummi. Rasulullah tu ummi dengan nas Al-Quran. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Orang yang mengikut Rasul, Nabi ummi. Rasulullah tu nak ummi. Patut dah orang lain ikut dia. Dikehendaki ummi sini orang yang tak reti baca Fatihah. Bukan tak reti membaca, tak reti menulis. Orang yang tak reti baca Fatihah,
yang dikehendakkan qari ni orang yang reti baca Fatihah. Maka orang yang betul baca Fatihah tak boleh ikut orang yang tak betul baca Fatihah, walaupun tak betul satu huruf. Hak lain semua betul, tapi ada satu huruf tak betul, tak sah ikut. Iaitu mereka yang mengelok akan Fatihahnya dengan ketiadaan cedera satu huruf. Iaitu orang yang qari itu orang yang elok bacaan Fatihahnya, tak cedera satu huruf atau satu tasydid, tiada sah ia mengikut akan ummi, iaitu mereka yang cedera akan Fatihah dengan satu huruf atau satu tasydid. Cedera satu huruf pun tak boleh, cedera satu tasydid pun tak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak banyak kali kita tengok cedera tasydid ni, waladdallin, tak ada tasydid. Waladdallin tu bagi tekan kuat sikit. Kalau lebih bunyi pelik, hak tu tak salah, cuma tak elok. Hak yang salah tak berbunyi langsung. Waladdallin. Ramai hak tu. Waladdallin. Pelik bunyi, tapi tak salah. Walaupun tak bunyi tak elok. Nak bagi betul-betul cukup elok tu hak payah. Banyak kita tekan bagi lebih, kan? Walaupun dipanggil bacaan kita tu qabih, bacaan kita tu keji, tapi tak salah. Yang salahnya lagi qabih, iaitu tak tekan langsung. Waladdallin. Tak sah bayang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi sekadar itulah sebab kita bincang pada malam ni tentang beberapa syarat daripada syarat qudwah, syarat ikut imam. Bukan syarat qudwah lagi, syarat berjemaah. Ada syarat qudwah nanti insya-Allah kita baca pada masa yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.